Bismillahirrahmanirrahim. Testing suara 1, 2, 3. Suara kurang kuat. Tinggikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Testing suara 1, 2, 3. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin insyaallah? Apa khabar semua? Harap-harap semuanya baik sahaja. Adakah kamu semua baik sahaja? Hal antum bi khair insyaallah? Alhamdulillah ana bi khairin huna. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja di sini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita diberi peluang olehnya untuk kita bersama-sama pada hari ini untuk kita belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Dan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kelas-kelas yang disediakan oleh Pusat Tahfiz At-Taqwa dan mempelajari ilmu bahasa Arab khususnya, dan kita minta pada Allah Taala untuk kita dapat memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bila faham dapatlah sedikit sebanyak mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Dan juga kalau kita cuba belajar bahasa Arab juga mudah-mudahan kita dapat lepaslah daripada soalan-soalan di hari akhirat kelak. Antara soalan-soalan tersebut adalah yang ni kenapa kita tak gunakan waktu dan juga masa yang kita ada dalam kehidupan kita untuk persiapan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang kita boleh laksanakan adalah cuba memahami kalamnya, cuba tahu apa perintah-perintahnya, cuba tahu apa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan larangannya, kan? Jadi mempelajari ilmu bahasa Arab ni adalah satu alat untuk kita pergi lebih jauh. Jadi mudah-mudahan yakni penyertaan daripada sahabat-sahabat sekalian, kan, mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita dapat rahmat, kasih sayang dan juga berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kerana Nabi SAW telah bagi tahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi SAW telah bersabda, apa dia? Barang siapa yang telah menempuhi satu jalan-jalan menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan untuk dia jalan ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah Taala pilih dan dipermudahkan untuk kita jalannya ke dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya Ustaz Muhammad Indallah akan bantu sahabat-sahabat sekalian mempelajari bahasa Arab. Jadi yang lama-lama ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang. Jom kita mula kelas kita insya-Allah. Dan ada pun yang baru-baru. Jadi ustaz nak kata tak perlu risau, tak perlu sedih, kan, walaupun sudah yang ke-51 contohnya, masih boleh lagi ikut sebab kita punya kelas perlahan-lahan, step by step, satu per satu. Kalau hari ni punya kelas tak faham sangat, nanti cuba tengok yang lama-lama punya, sempatlah. Tapi insya-Allah kelas kita yang hari ni pun semua orang boleh ikut, walaupun baru-baru. Okey, pertama sekali Ustaz ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa kerana telah beri peluang kepada kita untuk belajar ilmu bahasa Arab.
Mudah-mudahan Allah berkati usaha mereka semua. Amin. Naam. Mari kita sambung kelas kita sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kita sekarang sudah berada di unit yang kedua iaitu berkenaan dengan keluarga. Alhamdulillah kita dah belajar bagaimana nak sebut ayah dalam bahasa Arab. Ayah dalam bahasa Arab apa? Abun. Walidun. Contohnya. Kalau ibu, ummun, walidatun. Kalau pakcik, ammun. Makcik, ammatun. Dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini yang kita pelajari. Okey. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang sudah ada buku, boleh buka buku masing-masing. Yang belum ada, lihatlah di skrin saja pun sudah cukup. Okey. Tapi kalau ada buku boleh ulang kajilah bersama-sama. Naam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buku yang kami gunakan adalah buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Sahabat-sahabat boleh dapatkannya di Google ataupun di apa panggil Shopee jilid 1 lah. Ataupun kalau ada Shopee dia panggil apa? Jilid 1. Yalah. Naam. Kemudian apa lagi? Jadi insya-Allah kita buka muka surat 44. Yang ini bahagian Al-Kalam. Bahagian Al-Kalam ialah bahagian bercakap ataupun percakapan. Jadi insya-Allah kita akan cuba bercakap bersama-sama. Okey. Jadi macam mana ustaz nak dengar suara sahabat-sahabat sekalian? Ya, ustaz sebut, lepas tu sahabat-sahabat ikutlah. Sebelum kita mulakan, mohon untuk sahabat-sahabat sekalian kongsikan kelas kita pada hari ini kepada rakan-rakan yang mudah-mudahan ramai yang dapat ambil manfaat daripada kelas kita pada hari ini. Naam. Ahlan wa sahlan ya ukhti Razia. Masya-Allah. Kaifa haluki ya ukhti Razia? Hal anti bi khair? Naam, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sudah buka muka surat 44. Kita lihat latihan yang ketiga. At-tadrib as-salis. Mari kita lihat di atas ni. Zoom sedikit. Okey. Naam. Mari baca sama-sama. Sebentar ya. Ustaz nak read sikit. Okey. At-tadrib as-salis. Hati jumalan kama fil misal. Latihan ketiga. Hati. Hat maksud dia berikan. Hat maksud dia berikan. Okey, sahabat-sahabat yang belum tahu tentang hat, saya minta untuk ikut ustaz baca. Ataupun yang sudah tahu pun boleh ikut sekalilah. Okey, sebentar ustaz tuliskan maksud dia. Hat. Okey, ikut bacaan ustaz. Hati, hati, hati berikan. Hati, hati, hati berikan. Okey, boleh ikut gaya ustaz jugalah. Okey, tak ada masalah kalau tak ada buku ya ukhti Razia. Boleh lihat di skrin sahaja. Hati, hati, hati berikan. Okey. Jumalan. Ma makna jumalan ya ikhwanana? Maksud jumalan. Kalau yang belum tahu, jumalan ialah ayat-ayat. Yang belum tahu pun boleh ikut bacaan ustaz. Jumalan, 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 ayat-ayat. Cuba ikut ustaz baca. Jumalan, 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 ayat-ayat. Okey, kita lihat tepi dia pula kama. Apa makna kama? Apa maksud kama? Kama maksud dia ialah seperti apa. Seperti apa? Ataupun kita boleh cakap seperti manalah. Kita boleh cakap seperti mana. Okay. Hati jumalan kama berikan ayat-ayat seperti apa fi al-misal. Itu fi al-misal. Ma makna fi? Apa maksud fi? Siapa ingat apa maksud fi? Ya, fi ialah di. Okey, fi ialah di. Al-misal, misal yang inilah contoh. Misal ialah contoh. Okay, cuba baca lagi sekali dan kita fahami
permintaannya bersama-sama. Okey. Hati jumalan kama fil misal. Baca sama-sama. Hati jumalan kama fil misal. Berikan ayat-ayat seperti apa di contoh. Maksudnya di dalam contohlah. Okay, mari kita baca al-misal sama-sama. Faham? Al-misal, ikut ustaz baca. Hadza walidi Ali huwa muhandis. Okey, cuba tengok gambar tepi dia. Oh, jauhnya gambarnya. Apa kata ustaz dekatkan sedikit. Okay, jom kita baca sama-sama. Sambil ustaz dekatkan dia punya gambar. Okey, jom. Hati. Oops, apa ni? Dia keluar besar kecil, besar kecil. Okey, lagi sekali. Hati pula. Hadza walidi Ali huwa muhandis. Okay, baca sama-sama. Hadza walidi Ali huwa muhandis. Okey, boleh nampak tak gambar dia? Oh, tak nampak sangat. Dia sebab kecil. Zoom out sikit. Alright, nah. Tamam. Lihat. Gambar yang diberikan ada perkataan walid, Ali dan juga muhandis. Jadi kita nak cuba perkenalkan siapa yang ada dalam gambar ni. Contoh dalam gambar ni walid. Ma makna walid? Apa maksud walid? Walid ni maksudnya apa? Walid. Walid adik-adik ialah bagi tahu dalam komen ialah bapa. Okey. Walid ialah bapa atau ayah lah. Bapa atau ayah. Ali ni nama orang lah. Ali nama orang. Muhandis. Apa makna muhandis? Ni muhandis ni jurutera. Jadi kita nak cuba buat ayat macam ni lah. Hadza walidi Ali huwa muhandisun. Ma makna hadza walidi Ali huwa muhandisun? Cuba tulis dalam ruangan komen. Apa maksud dia tu? Okey, kita terjemahkan sama-sama. Hadza ini. Hadza ini. Ini walidi. Ini walidi. Ma makna walidi? Ayah saya. Dari mana datangnya saya? Macam mana tahu saya? Dekat ya selepas perkataan walid. Jadi contoh walidun yang kita tengok tadi tu bapa. Walid bapa. Kalau bapa saya jadilah walidi. Tambah ya. Ada walidi Ali. Ini ayah saya Ali. Huwa muhandisun. Huwa. Ma makna huwa? Salah tekan terus. Huwa ialah dia. Okey. Huwa dia. Muhandisun ialah jurutera. Jadi kita nak cuba buat seperti dalam ayat ni lah. Dan minta untuk sahabat juga cuba baca seperti di dalam contoh ini untuk gambar-gambar yang lain. Tengok gambar-gambar yang lain ni. Ada walidatun, Khadijah, Ibn Badal. Kita akan cuba buat semua ni bersama-sama. Ingat. Okey. Cuba buat bersama-sama. Nanti tulis dalam ruangan komen. Lepas daripada kita punya latihan ini, nanti kita akan tengok gambar daripada ni insya-Allah taala. Jadi teruskan bersama kita buat latihan ini daripada buku. Okey, sahabat-sahabat yang baru sertai ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita belajar bahasa Arab ni perlahan-lahan lah. Tak susah. Insya-Allah yang baru-baru boleh ikut, tak ada masalah. Jadi jangan lupa juga untuk kongsi-kongsikan. Mungkin ada yang tak tahu mana nak cari kelas bahasa Arab, kita boleh
belajar daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey, mari kita cuba sama-sama. Baca dulu yang dalam contoh ni lagi sekali. Hadza walidi Ali, huwa muhandis. Hadza walidi Ali, huwa muhandis. Okey, sudah baca? Bagus. Okey, sekarang ni mari kita baca ataupun cuba yang di bawah. Okey. Ustaz letak gambar macam ni dulu, tengok sahabat-sahabat boleh buat ataupun tidak. Tapi bunyi dia macam ni, kita nak perkenalkan siapa yang ada di dalam gambar ini. Tengok, ada walidatun, khadijatun dengan tabibatun. Jadi apa yang kita nak kenalkan adalah ini walidah saya. Ini walidah saya Khadijah. Dia doktor. Macam mana nak buat tu dalam bahasa Arab? Ustaz bagi tahu bahasa Melayu, dia campur-campur bahasa Arab dekat sini. Bismillah. Macam mana nak buat? Okey, biar Ustaz tengok sahabat-sahabat ada yang betul ataupun tidak. Ustaz nak tanya, boleh tak kalau Ustaz guna macam ni? Letak kat tepi ni. Tulis hadza walidah, tambah ya dekat tepi. Hadza walidati Khadijah. Lepas tu Ustaz buat huwa tabibatun. Okey, boleh tak kalau Ustaz buat macam ni? Hadza, alamak dia macam tak nice pun. Tak. Lepas tu besar kecil jap Dia selaraskan dia punya kebesaran. +.2. +.2 juga. Okey. Boleh tak Ustaz buat hadza walidati Khadijah huwa tabibah? Betul atau salah? Salah. Tengok tu sahabat-sahabat yang lain sudah buat kan dan betulkan. Hazihi walidati Khadijah hiya tabibatun. Macam sahabat-sahabat Radin Tuminah bagi tahu. Andawi Maknur bagi tahu. Ukhti Razia pun bagi tahu. Dia kata tak boleh sebab muannas. Sebab perempuan. Jadi kita kena guna hadihi walidati Khadijah. Hadihi walidati Khadijah ya tabibah. Okey, mari baca sama-sama. Warna dia hitam. Apa kata kita jadikan dia warna biru sama dengan belakang tu? Boleh. Sekejap. Ni. Tukar lagi. Okey, sudah. Jadi baca sama-sama. Hadihi walidati Khadijah hiya tabibah. Baca lagi sekali. Hadihi walidati Khadijah hiya tabibah. Ini ibu saya Khadijah. Dia seorang doktor. Okey, senang. Mari kita cuba tukar yang lain. Cuba buat untuk akhun Sa'idun muallimun seperti di dalam contoh. Okey, contoh dia bunyi dalam bahasa Melayu dia macam ni. Ini akhi saya Sa'id, dia seorang muallim. Dia muallim. Sahabat-sahabat tinggal tukarkan dia kepada bacaan Arab. Macam mana tu nak kenalkan? Okey, akhun. Akhun ini bagi yang tidak tahu maksud dia abang. Kita tulis kepada maksud dia akhun abang. Tapi macam mana nak buat dalam contoh? Seperti dalam contoh. Baca dia macam mana? Akhun ialah muallim macam dalam gambar adalah cikgu lah ataupun guru. Muallim. Naam. Jadi hadza akhi Sa'id
huwa muallim. Aywa, jadi kalau sahabat-sahabat buat seperti itu, betul. Kalau sahabat-sahabat buat seperti itu, betul. Jangan tertinggal ya, ya. Kalau tertinggal ya, jadi maknanya salah sudah. Ya, Ustaz nak letak jap yang ni. Letak ya dekat tepi. Hadis tukar hadza. Hadza. Rasa betul kena tekan warna merah lah. Hitam tak nice. Warna biru pun macam terlalu ni. Terlalu apa nama? Terlalu tak menonjol. Tekan warna merah. Jadi bacaan dia begini. Hadza akhi Sa'id. Huwa muallim. Baca sama-sama. Hadza akhi Sa'id. Huwa muallim. Hadza akhi Sa'id. Huwa muallim. Ini abang saya Sa'id. Dia seorang guru. Masya Allah. Ahsanti ya ukhti Aziza. Ya ukhti Zahara. Ya ukhti Razia. Mumtaz. 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 Masya Allah. Okey, kita teruskan dengan gambar seterusnya. Dah tahu kan nak buat macam mana sahabat-sahabat sekalian? Okey, cuba buat untuk yang ni pula. Tak bagi 1 minit. Mungkin ada yang tak tahu maksud ukhtun. Biar Ustaz bagi tahu. Ukhtun maksud dia ialah kakak. Jadi kita nak buat macam mana ni? Ini kakak saya, Sa'idah. Dia seorang muallimah. Muallimah ialah guru perempuan. Guru perempuan. Jadi cubalah buat macam tadi tu, bahasa Arab dia macam mana. Okey. Okey, kita tunggu jawapan-jawapan sahabat sekalian. Sambil-sambil Ustaz tuliskan jawapan dia yang betul. Okey. Oops. Okey, tamam. Jadi jawapan yang betul seperti ini. Ini kakak saya Sa'idah, dia seorang guru. Baca dia begini. Hadihi ukhti Sa'idah. Hiya muallimah. Kita lihat ada tak sahabat yang betul? Oh, tak ada yang tulis lagi. Okey, jadi cuba baca sama-samalah. Hadhihi ukhti Sa'idah hiya muallimah. Hadhihi ukhti Sa'idah hiya muallimah. Aywa. Okey, ada yang tertulis hadha dan telah betulkan hadhihi betul tu. Naam, kita tak guna hadha ya. Sa'id itu kalau berbaris macam mana? Sa'idun atau sa'idu? Baca dia sa'idun. Okay. Kalau perempuan sahaja baca dia sa'idatu. Kalau perempuan sahaja baca tu. Kalau lelaki baca tun. Baca dun. Ada Muhammadun contohnya. Kalau Aisyah contohnya hadihi Aisyatu. Jadi hadihi ukhti Sa'idah hiya muallimah. Ini kakak saya Sa'idah. Dia seorang guru. Bagus. Masya Allah. Sahabat-sahabat. Jom kita teruskan yang lain. Kita ada banyak lagi ni. Lepas tu kita nak masuk gambar. Kita buat cepat-cepat. Habis cepat-cepat. Yang ni lah. Lepas tu ada banyak tambahan yang lain. Naam. Cuba buat untuk Ibnun, Badar dan juga Talib. Sambil-sambil sahabat tulis dalam ruangan komen. Sambil-sambil sebut di lidah kita. Sebab ini latihan percakapan. Kita nak cuba bercakap. Nuridu an natadarraba. Kita nak untuk berlatih. Naam. Cuba. Ini anak saya Badar. Dia seorang talib. Okey, Ibnun adalah anak lelaki. Macam mana nak buat ini anak lelaki saya? Okey, Ustaz tukar sekejap. Anak. Anak. Talib. Talib ialah pelajar. Naam. Macam mana tu nak buat?
Ini anak saya Badar, dia seorang pelajar. Okey, gitu. Hadza ibni Badar huwa talib. Masya hadza ibni Badar huwa talib. Tengok ada sahabat-sahabat dah tulis, hadza ibni Badar huwa talib. Macam nilah. Okey, mari baca sama-sama. Hadza hadza ibni Badar huwa talib. Had kan. Naam. Hadza ibni Badar huwa talib. Hadza ibni Badar huwa talib. Ini anak lelaki saya Badar, dia seorang pelajar. Ingat, bukan hadhihi ya ataupun bukan hiya. Sebab hadhihi untuk ini perempuan. Hiya untuk dia perempuan. Okey, tanpa buang masa, teruskan dengan gambar yang seterusnya. Cuba buat untuk ibnatun, nada dengan thalibatun. Dia punya makna sama juga, tapi untuk perempuan lah. Ibnatun, anak perempuan. Thalibatun, pelajar perempuan. Macam mana nak buat ini anak perempuan saya? Ini anak perempuan saya Nada. Dia seorang pelajar. Hadhihi ibnati. Nah, okey, siap. Okey, betul tu sahabat-sahabat sekalian. Baca dia adalah hadhihi ibnati Nada hiya talibah. Okey, cuba sahabat-sahabat sebut juga. Hadhihi ibnati Nada hiya talibah. Hadhihi ibnati Nada hiya talibah. Begitu. Hadhihi ibnati Nada hiya talibah. Ini anak perempuan saya Nada. Dia seorang pelajar. Tamam. Okey, kita buat latihan yang terakhir untuk latihan ini. Cuba buat untuk Ammun, Hamzatun dengan Tabibatun. Tulis dalam ruangan komen. Betul tu ya ukhti Salimawati. Santi. Betul tu. Iwah. Cuba sekarang buat untuk Ammun, Hamzatun, Tabibun. Kita nak kenalkan ini pakcik saya Hamzah. Dia seorang doktor. Ammun. Ammun bukan ibu tau. Ammun ialah pakcik. Pakcik. Okey, Ammun ialah pakcik. Hamzah. Hamzah lah. Tabib. Doktor. Kita nak kenalkan ini pakcik saya Hamzah. Dia seorang doktor. Macam mana tu nak cakap? Okey, jadi kalau sahabat-sahabat buat macam ustaz ni betul lah. Ustaz tunjuk. 2, copy. Di sini. Okey, kalau sahabat-sahabat buat. Hadza ammi Hamzah huwa tabib. Betul. Tepat sekali. Hadza ammi Hamzah huwa tabib. Mari baca sama-sama. Ini pakcik saya Hamzah. Dia doktor. Macam mana nak kenalkan ini pakcik saya Hamzah? Kita cakap. Hada ammi Hamzah huwa tabib. Hada ammi Hamzah huwa tabib. Hada ammi Hamzah huwa tabib. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Jadi sekarang ni ustaz nak tanya sahabat-sahabat sekalian. Okey. Bagaimana cara untuk perkenalkan ahli keluarga kita dalam bahasa Arab? Sekarang ni ustaz buat soalan. Sahabat-sahabat jawab di ruangan komen. Tulisan dia kecil sangat ustaz. Betul tu, saya setuju. Kita besarkan. Bolkan juga. Bagaimana cara untuk
perkenaklan. Alamak, salah tulis. Perkenalkan. Okey. Bagaimana cara untuk perkenalkan ahli keluarga kita dalam bahasa Arab? Okey, biar ustaz tuliskan sedikit perkataan. Contoh macam mana nak perkenalkan ibu? Dia satu-satu. Ibu contohnya. Sahabat-sahabat tulis macam mana nak perkenalkan ibu. Ustaz ambil gambar sikit. Macam mana nak perkenalkan seorang ibu? Ibu saya contohnya. Boleh? Oops, hilang. Kan, besar sangat. Macam mana nak perkenalkan ibu kita contohnya? Cuba tulis dalam komen. Lepas tu macam mana nak perkenalkan ayah? Ayah kita, bapa kita contohnya, ayah. Macam mana nak perkenalkan ayah kita dalam bahasa Arab? Okey, macam mana nak perkenalkan contohnya, yang ni kita tak buat hari ni tapi pernah buat dulu-dulu. Atuk, atuk saya, atuk kita. Macam mana kita nak perkenalkan atuk kita? Mana gambar atuk dah? Okey, kita lihat jawapan sahabat-sahabat sekalian. Hadhihi ummi Fatimah. Ahsanti ya ukhti Syarhani. Haza abi Puan Razia. Ahsanti. Haza walidi. Betul tu. Haza jaddi. Masya Allah. Mumtaz. Senang saja. Perkenalkan maksudnya kita sebutkan juga nama dia lah. Contohnya untuk ibu. Hazihi walidati Aisyah. Ataupun kita nak perkenalkan ayah ataupun nak tambah lagi dia kerja apa? Hiya muallim. Contoh dia. Ayah pula hadza abi Hamzah contohnya. Dia seorang askar. Huwa jundun. Contoh. Atuk pula hadza jaddi. Siapa kata jaddi betul lah. Hadza jaddi Ali. Kita bagi tahu dia seorang pencen. Huwa mutaqa'idun. Huwa mutaqa'id. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat dah faham cara nak sebut macam itulah. Jadi harap ingat terus dan jangan lupa. Suri rumah. Suri rumah dalam bahasa Arab apa? Suri rumah. Siapa tahu suri rumah dalam bahasa Arab apa? Okey, suri rumah dalam bahasa Arab ialah kita tengok ada tak sahabat-sahabat yang tahu. Ustaz tolong tuliskan suri rumah. Alamak, jauh. Okey, suri rumah ialah Rabbatul Bait. Siapa yang tahu baguslah. Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Ya, Rabbatul Bait. Dia seorang yang menjaga rumah lah, macam tu lebih kurang. Pun suri rumah. Rabbatul Bait. Faham? Okey. Sahabat-sahabat ikut ustaz baca. Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Suri rumah. Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Suri rumah. Okey, dapat? Jom kita teruskan dengan latihan seterusnya. Okey, yang latihan ni tak ada dalam buku. Ustaz nak sahabat-sahabat ikut ustaz. Yaf'alu, yaf'alu, yaf'alu. Dia lelaki sedang buat. Cuba baca sama-sama. Yaf'alu, yaf'alu, yaf'alu. Dia lelaki sedang buat. Dah baca belum? Baca. Baca. Yang belum baca, baca. Yaf'alu, yaf'alu, yaf'alu. Dia sedang buat. Okay, teruskan. Taf'alu, taf'alu, taf'alu.
Dia perempuan sedang buat. Atau awak sedang buat. Lagi sekali, baca sama-sama. Taf'alu, taf'alu, taf'alu. Dia perempuan sedang buat. Tengok buku tu ustaz. Sekejap. Okey. Ni ustaz nak apa tu latihan tambahan sedikit. Okey, latihan tambahan. Jadi boleh lihat di skrin lah, okey. Cuba lihat di skrin. Taf'alu, taf'alu, taf'alu. Dia perempuan sedang buat, awak sedang buat. Okey. Uh, cuba lihat gambar ini. Unzur ila hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Cuba lihat gambar ini. Nampak tak gambar apa tu? Ustaz tanya. Ma hadhihi surah. Apa gambar ini? Ya, Ustaz besarkan. Gambar apa ni? Ma hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Naam, hadhihi surah dapur. Dapur dalam bahasa Arab apa? Hadhihi surah dapur. Betul tu. Dapur dalam bahasa Arab apa? Okey, jadi yang tak tahu, mohon untuk cuba ingat sama-sama. Kita nak cuba belajar perkataan baru. Matbakhun. Okay, matbakhun, dapur. Matbakhun, dapur. Cuba baca 5 kali. Kalau yang baru ataupun tak tahu tentang dapur. Ataupun dah lupa-lupa. Jom kita baca sama-sama. Matbakhun, 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 dapur. Cuba baca, ikut sekali je. Matbakhun, 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 dapur. Naam. Hadihi surah matbakh. Santi ya ukhti Zahra. Naam. Ibu, ingat tak gambar ibu? Ibu bahasa Arab ibu apa? Ibu ialah ummun. Okey, yang ni kita boleh skip sebab tadi kita dah buat kan. Ummun. Okey, baca sedikit. Ummun, 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 ibu. Okey, teruskan. Ni gambar apa ni? Ma hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Okey, ni kalau kita tengok ni, apa gambar ni? Dia macam perkataan memasak. Memasak. Memasak dalam bahasa Arab apa? Matbakhun perempuan ke ustaz? Tidak, matbakhun perkataan lelaki. Tapi sebabkan kita tunjukkan kepada gambar ataupun kepada surah contohnya, sekejap kita jawab soalan ni. Gambar depan buku. Oh, hanya gambar depan. Boleh. Gambar depan dia macam ni. Sebentar ya. Aina ya. Ustaz letak dekat tepi sekejap gambar dia. Maaf. Ni gambar dia. Letak dekat tepi ni. Keluar pula. Ni atas ni. Ni gambar dia. Ingat yang nombor 1 ni. Nombor 1. Dia ada 2 unit, 2 bahagian. 1A, 1B. Jadi ambil yang A dululah. Ada B lah. Dia ada A, dia ada B. Yang B, yang A tu sebab dia daripada unit 1 sampai 8. Yang B daripada 9 sampai 16. Banyaklah latihan dalam ni. Macam mana nak kata, okey, jawab satu soalan tu sudah terjawab. Macam mana nak kata hadihi yatbakhu ummi? Ini yatbakhu, hazihi yatbakhu. Betul. Ini memasak, perkataan memasak ialah
Yatbakhu. Okey, yang tak tahu, ustaz minta ulang 5 kali baca. Yatba Yatbakhu 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 Yatbakhu. Memasak ataupun lagi cantik lagi, dia memasak. Dia memasak. Okey, lagi sekali. Yatbakhu 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 Yatbakhu. Dia memasak. Okey. Penting ni sebab ustaz nak tanya satu soalan yang ada kaitan dengan gambar ni. Matbakhun, dapur. Ummun, ibu. Yatbakhu, dia memasak. Okey. Tapi untuk ya ni, dia lelaki lah. Kalau dia perempuan, siapa tahu apa yang kita kena buat. Dia perempuan. Kalau yatbakhu, dia lelaki masak. Kalau untuk dia perempuan, kita tukar ta sahaja di depan. Tatbakhu. Okey. Tatbakhu. Tatbakhu jadi dia perempuan lah. Dia perempuan memasak. Alright. Naam. Ustaz nak tanya soalan ni sebenarnya. Ya ikhwanana, madza taf'alu al-um? Ini adalah soalan tanya apa buat. Madza apa? Taf'alu yang sedang buat al-ummu ibu. Jadi maksud dia apa yang ibu sedang buat. Ni gambar ibu kan. Madza taf'alul Madza taf'alul Madza taf'alul nak jawapan sahabat-sahabat ialah ibu sedang memasak di dalam dapur. Macam mana tu? Ibu sedang memasak di dalam dapur. Cuba buat ayat bahasa Arab. Ibu sedang memasak. Ibu sedang masak di dalam dapur. Ibu sedang masak di dalam dapur. Kita lihat jawapan sahabat sekalian. Tatbakhu ummi fi matbakh. Masya Allah. Mumtaz ya ukhti Razia. Begitu cara jawabnya. Tatbakhu ummi. Betul tu. Ummi yatbakhu. Tatbakhu. Okey. Tatbakhu ummi fi matbakh. Ummun yatbakhu fi matbakh. Okey. Sebenarnya jawapan yang betul adalah untuk orang yang jawab yatbakhu ada kesilapan sedikit. Yang betul macam ni lah Tengok. Mari kita baca sama-sama. Kalau nak mulakan ummun pun boleh. Ummun. Ataupun tak tepat lagi seperti al-ummu. Oh, dia macam tu Tak apalah. Okey. Mana dia tu? Okey. Okey. Susahnya. Al-ummu. Tatbakhu fi al-matbakh. Okey, cuba baca sama-sama. Dia punya ni tak nice. Kecilkan macam ni kot. Makan dia. Cuba baca sama-sama. Al-ummu tatbakhu fil matbakh. Al-ummu tatbakhu fil matbakh. Al-ummu tatbakhu fil matbakh. Ibu sedang masak di dalam dapur. Ingat tadi kita cerita. Tatbakhu untuk dia perempuan masak. Kenapa tak guna yatbakhu?
Sebab yatbakhu yang ya di depan untuk dia lelaki masak. Jadi ada bezalah Memang agak confuse sedikit tapi kita cuba berlatih bersama-sama. Jelas, baca sama-sama lagi. Al-ummu tatbakhu fil matbakh. Al-ummu tatbakhu fil matbakh. Ya, ada soalan? Sahabat-sahabat lain ada soalan? Bukan mula dengan fi'il dulu ke Ustaz? Okey. Yang ni jawapan sahabat ni jawapan yang paling tepat ni. Jawapan sahabat kita dia tanya, "Bukan ke mulakan dengan fi'il dulu Ustaz?" Okey, betul tu. Dia biasanya dalam Arab kalau kita nak kata ibu sedang memasak di dalam dapur, dia akan gunakan gaya bahasa Arab lah. Gaya bahasa Arab macam mana? Bukan gaya bahasa Melayu kita ni. Mulakan dengan nama dulu, lepas tu baru kata kerja. Tapi kalau orang Arab dia terbalik. Dia mula-mula tatbakhu, lepas tu al-ummu. Dia terbalik. Tatbakhul ummu fil matbakh. Tatbakhul ummu fil matbakh. Masak dulu baru orang dia cabut. Sama juga lebih kurang dengan tak. Dia sama dengan bahasa lain. Saya tak pasti bahasa apa. Tak ingat. Gaya bahasa yang berbeza juga contoh macam Turki lah. Dekat Turki sana, dia benda yang dibuat dulu di depan. Contohnya buku saya baca. Buku saya baca. Buku tu dia mulakan paling depan sekali. Buku saya baca. Tak, buku bukan saya baca, buku baca saya. Dia punya susunan perkataan dia macam tu. Kalau apa tu? Kalau tengok dari segi perkataan, buku baca saya. Tapi itulah. Itu dalam bahasa Turki punya tulisan contoh macam apa panggil buku kitab kitab ok, kitab okuyum kitab okuyum. Maksudnya buku saya buku baca saya. Tapi maksudnya saya baca buku lah. Tapi susunan perkataan tu berbeza. Jadi nak bagi tahu susunan Arab yang betul macam ni. Yang ni masak dulu lepas tu baru siapa yang masak. Tatbakhul ummu fil matbakh. Kalau terjemahan Melayu kita memasak ibu di dalam dapur. Kalau dalam terjemahan yang cantik untuk ikut kita punya konteks, yang ni ibu sedang memasak di dalam dapur. Tapi kalau nak dahulukan al-ummu pun boleh juga. Iaitu dari segi apa panggil? Balaghah. Maksudnya betul lah yang tu betul-betul ibu yang sedang masak di dalam dapur. Bukan orang lain. Jadi kalau contoh mulakan dengan gaya macam ni, dia ada makna yang lebih mendalam. Okey, tinggalkan yang tu, kita teruskan dengan latihan. Yang ni latihan senang. InsyaAllah kita buat sampai habis kelas ni insyaAllah. Ingatkan boleh sempat untuk masuk tambahan lagi. Tapi nampak gaya tidak sempat. Okey, jom kita baca yang ni dulu. At-tadrib arba'ah. Tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil amsilah. Okey, jom kita tengok sama-sama. Saling berganti soalan dan jawapan bersama kawan kamu seperti di dalam contoh-contoh. Okay, tengok ni. Kalau gambar orang, kita tanya siapa. Macam kita nak tengoklah siapa orang ni kan. Kita tanya man. Man ialah siapa. Makna man ialah siapa. Jom kita tulis siapa dekat man dulu. Ataupun mungkin ada yang dah tahu. Mungkin ada yang tak tahu siapa, macam mana nak tanya. Okey, man ialah siapa. Siapa. Man siapa. Ingat. Jadi contohnya apa latihan yang kita nak buat? Kita nak tanya siapa ataupun apa. Kita nak tanya siapa ataupun apa. Senang saja. Jadi kalau gambar orang kita tanyalah siapa ini. Lepas tu kalau gambar benda
Kita tanya apa ini. Cuma kena hati-hati. Kita nak tengok kalau gambar orang tengok lelaki ke perempuan. Kalau lelaki kita kata hadza, man hadza. Contoh dalam gambar ni Ahmad. Hadza Ahmad. Cuba tengok bawah tu pula, yang di bawah. Perempuan kan? Dia tanya man hadhihi? Hadhihi Zainab. Ni untuk orang. Kalau untuk benda, kita tanya ma hadza. Ma hadza. Hadza masjid. Hadza masjid. Lepas tu kalau untuk gambar kan surah. Surah kan ta marbutah. Jadi kita tanya ma hadhihi? Apa ini? Hadhihi surah. Ini gambar. Jom kita cuba buat sama-sama. Okey, ni senanglah sebab dia dah ada perkataan dia. Kita mulakan dengan Laila. Jadi ni soalan yang tepat apa dia? Lepas tu jawapan dia bagaimana? Saya serahkan sahabat-sahabat untuk buat. Kereta sini mari. Kereta api. Okey, macam mana nak buat yang ni? Siapa ini? Ini Laila. Siapa ini? Ini Laila. Man hadza ke man hadhihi? Mestilah man hadhihi. Hadhihi Laila. Mantap. Naam. Boleh ke ustaz tanya ma hadhihi untuk siapa ini? Tak boleh. Sebab Laila ni kan orang. Jadi kita tanya siapa. Kita nak tahu apa ni kan. Jadi kalau orang kita tanya siapa ini. Kita tak tanya apa ni. Apa ni? Manusia lah. Kalau tanya ma hadhihi. Alright. Nah. Syajarah. Gambar pokok. Syajarah pokok. Jadi kita nak tanya apa ni? Kita tanya apa? Ma hadza ke man hadza? Ma hadhihi ke man hadhihi? Ya, syajarah kita kata. Kita tunggu jawapan sahabat sekalian. Naam. Man untuk orang, ma untuk benda. Jadi kalau benda macam pokok ni kita kata ma hadhihi. Hadhihi syajarah. Ma hadhihi. Hadhihi syajarah. Ingat, ini percakapan latihan percakapan al-kalam. Jadi sambil-sambil sahabat tulis di dalam ruangan komen, mohon untuk sebut juga ma hadhihi. Hadhihi syajarah. Begitu. Okey, kita teruskan dengan ni pula. Omar. Kita tanya siapa ke apa? Siapa ini ke apa ini? Untuk jawapan Omar. Mestilah siapa ini. Boleh tak ustaz kata man hadhihi? Tak boleh lah sebab hadhihi untuk perempuan ini lelaki. Jadi macam mana? Man hadha? Man hadha? Hadha Omar. Okay, cuba sebut sambil-sambil tulis tu. Man hadha? Hadha Omar. Man hadha? Hadha Omar. Siapa ini? Ini. Okey, kita teruskan sebelah kanan sekali di bawah. Gambar apa ni? Hammam. Hammam. Okey, kita tanya siapa ini ke apa ini? Siapa ini ke apa ini? Siapa ini? Alamak, mana boleh siapa ini? Hammam kan tandas. Jadi kita tanya apa inilah. Ma hadza. Ma hadza ke ma hadhihi? Ma hadza. Tengok hammam kan tak ada ta marbutah, tak ada tanda perempuan. Jadi kita tanya ma hadza. Hadza hammam. Okey, sambil-sambil tulis, sambil sebut. Ma hadza? Hadza hammam. Ma hadza? Hadza hammam. Ma hadza? Hadza hammam. Bagus. Sekarang ni teruskan dengan gambar Ali. Macam mana ni nak buat ini? Nak tanya siapa ini ke apa ini? Kita nak tanya siapa ini ke apa ini? Kita mestilah tanya siapa kan sebab ada nama orang. Jadi macam mana nak tanya siapa?
Man. Bukan ma, Ma tu apa? Man ialah siapa. Siapa ini? Man hadha? Man hadha? Ke man hadhihi? Man hadha? Sebab hadha lelaki. Hadha Ali. Man hadha? Hadha Ali. Man hadha? Hadha Ali. Okey, yang terakhir. Cuba buat yang ni pula. Quran. Okey, ini Quran kita tahu dia adalah satu benda yang kita baca untuk kita faham kalam Allah Ta'ala, kan. Jadi Quran mestilah kita tanya apa, bukannya siapa, kan. Jadi macam mana ni? Ma hadha ke ma hadhihi? Ma hadha atau ma hadhihi? Ini adalah ma hadha. Okey, apa ini? Ma hadha? Hadha Quran. Ma hadha? Hadha Quran. Okey, sahabat-sahabat cuba sebut ma hadha? Hadha Quran. Oh, ada lagi tertinggal rupanya. Rupanya ada 4 gambar. Kita cuba buat yang ni pula. Usrah. Usrah. Usrah keluarga. Jadi keluarga ni kita nak kata apa? Sekejap ustaz nak tukar tulisan. Ada tulisan jurutera pula kat situ. Hmm. Sekejap, sekejap. Keluarga. Okey. Usrah keluarga. Jadi kita nak tanya apa ini ke siapa ini? Usrah. Hmm. Apa ini ke siapa ini? Lepas tu usrah marbutah kita tanya guna hadha ataupun hadhihi. Man hadha, man hadhihi atau ma hadhihi? Ma hadha. Disebabkan dia orang-orang, kita gunakan man. Kita gunakan man. Disebabkan dia orang, kita gunakan man. Siapa ni? Siapa semua ni? Ini keluarga, kan? Man hadhihi? Hadhihi al-usrah. Banyak orang guna man. Apa ini? Disebabkan ni kan keluarga kan orang perempuan, ada lelaki, ada na'am. Jadi kita gunakan man. Man hadhihi? Siapa ini semua? Hadhihi usrah. Ini keluarga. Apa? Sebabkan kita tengok ni apa tu? Orang kita guna man. Faham? Senang je. Macam ni. Untuk Fatimah. Bukan ke dia kumpulan. Dia kumpulan orang. Walaupun dia kumpulan orang, tetap kita guna siapa. Naam. Kalau untuk Fatimah, seperti ukhti Puan Rozia bagi tahu, man hadhihi? Jawapan dia man hadhihi? Hadhihi Fatimah. Man hadhihi? Hadhihi Fatimah. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Ada banyak lagi nak buat sebenarnya, tapi tak sempat masuk hari ini. Jadi kita merujuk kepada kumpulan orang. Betul, kumpulan orang. Kalau kumpulan benda sama juga ma. Kalau kumpulan orang kita guna man. Contohnya asatizah, ustaz ataupun atibba, doktor-doktor. Kumpulan orang-orang kan. Usrah qaum, mujtama'. Kita guna ni. Yang ni sepatutnya kita nak buat lagi ni tapi tak sempat lah pula. Mesti ingat nak masuk 2 muka surat. Tapi sempat satu saja. Tak apalah. Okay, ada soalan? Kita tengok ada orang tanya soalan tadi. Masya Allah, menarik soalan dia. Mana tadi hilang dah? Hilang. Dia nak tengok yang belakang-belakang. Ni.
Mana tengok yang belakang-belakang. Dia tunjuk yang barunya. Okey, ada soalan? Macam mana nak ingat Ustaz? Macam mana cara nak ingat perkataan-perkataan ini semua? Subhanallah, soalan yang bagus. La yujad soal. Kalau nak kata tiada soalan, boleh kata la yujad soal. Okey. Soalan lagi silakan bertanya. Ada buat satu panggil apa nama? Cara teknik dan juga untuk mengingat panggil apa nama? Perkataan-perkataan yang kita dah belajar. Jadi saya sangat-sangat sukalah nak kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian. Naam. Tapi tak dapat nak cerita hari ini. Macam mana nak ingat Ustaz? Lupa lagi. Suka lupa. Okey, jadi untuk sesi yang seterusnya, insya-Allah, mohon untuk ingatkan Ustaz. Ustaz cuba ingat juga. Nak sediakan ataupun nak beri kepada sahabat-sahabat sekalian ada satu modul cara untuk menghafal. InsyaAllah minggu depan, hari Sabtu, Ustaz kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian lah insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Yujad soalan akhar? Ma yujad soal dengan ma indi soal. Ma tu betul lah. Cuma kebiasaan kita ma tu untuk fi'il madhi lah. Contohnya, ma wajada soal. Fi'il madhi. Ataupun ma akala. Ma kataba. Ataupun ma indi soal pun cantik juga. Ma indi soal lebih cantik. Ma indi soal. Saya tiada soalan. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya harap sahabat-sahabat dapatlah sedikit sebanyak manfaat daripada saya dan semua manfaat semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuba usaha untuk cuba dan juga Allah lah yang memberi. Dia Maha Pemberi. Dia beri pada saya dan saya harap saya boleh beri pada orang lain, tapi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Okey, apa pun saya minta sahabat-sahabat kongsi-kongsikan kepada yang lain-lain. Mudah-mudahan banyak boleh ambil manfaat. Jadi sampai sini saja dulu kelas kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Eh, jadi.